اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada penonton muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan kurnianya jua kita dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Inilah bulannya, seperti yang kita maklumi, bulan yang dipenuhi dengan kebaikan dan keberkatan, bulan untuk kita meningkatkan lagi usaha, membanyakkan lagi amal ibadat seperti dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu, muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah, ialah satu ibadah yang sangat mulia, merupakan sebaik-baik zikir dan ibadah yang banyak memberi keuntungan kepada sesiapa yang membacanya. Maka dalam kesempatan rancangan Irsyad Hukum kali ini, kita akan memperkatakan satu tajuk Irsyad Hukum berkaitan dengan Al-Quran, yaitu anjuran-anjuran atau perkara-perkara yang dianjurkan ketika mengkhatamkan Al-Quran. Pada penonton muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, istilah khatam Al-Quran itu asalnya daripada perkataan bahasa Arab, artinya tamat membaca atau tamat mempelajari bacaan 30 juzuk Al-Quran. Jadi siapa yang telah khatam Al-Quran, artinya dia itu telah habis membaca atau habis belajar 30 juzuk Al-Quran. Kalau ada kebiasaan kita ni, sebaik saja habis membaca 30 juzuk Al-Quran, akan diadakan majlis kesyukuran. Maka majlis inilah yang dikenali sebagai majlis khatam Al-Quran. Jadi kita ni walaupun setelah habis membaca atau sudah mengadakan majlis khatam Al-Quran, tidaklah berarti setakat itu saja kita ni membacanya. Sebaliknya kita jadikan membaca Al-Quran itu satu amalan, walaupun kita ni telah khatam berkali-kali. Kita ni lihat teladan daripada para sahabat dan golongan salafus salih radhiyallahu anhum. Ada di kalangan mereka yang mengkhatamkan Al-Quran setiap 2 bulan atau sebulan sekali. Ada juga yang khatam setiap 10 hari. Ada yang 8 hari. Ada yang 6 hari, 5 hari ataupun 4 hari sekali. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Azkar menyebutkan bahawa kebanyakan daripada salafun as-salih mengkhatamkan Al-Quran setiap 7 hari atau 3 hari atau bahkan sehari semalam. Jadi inilah teladan-teladan yang sepatutnya kita contohi. Kalau kita ni dapat mengikuti amalan mereka ni sepenuhnya, maka paling kurang kita ni bacalah juga Al-Quran setiap hari mengikut kadar kemampuan masing-masing. Sehubungan dengan perkara mengkhatamkan Al-Quran ini, bilakah waktu yang afdal untuk kita ni memulakan dan mengkhatamkan Al-Quran? Pada dasarnya ia tertakluk kepada pilihan sendiri. Tapi yang baiknya kita ni lihat lagi contoh amalan golongan para salafus salih seperti Sayyidina Uthman radhiyallahu an sebagai contoh. Kebiasaan beliau ialah mengkhatamkan Al-Quran seminggu sekali. Jadi beliau akan memulakan bacaan pada malam Jumaat dan akan khatam pada malam Khamis. Kalau mengikut Imam Ghazali pula, adalah afdal mengkhatamkan Al-Quran sekali pada waktu malam dan sekali lagi waktu siang. Bagi yang akan mengkhatamkan Al-Quran pada waktu siang hari, maka yang afdal dilakukan ialah melakukannya pada hari Isnin dalam sembahyang sunat 2 rakaat fajar atau subuh ataupun selepasnya. Manakala bagi yang mengkhatamkan Al-Quran pada waktu malam, yang afdal dilakukan ialah melakukannya pada malam Jumaat dalam sembahyang sunat 2 rakaat maghrib ataupun selepasnya. Pada penonton muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tajuk irsyad hukum kita kali ini yaitu apakah perkara-perkara yang dianjurkan semasa khatam Al-Quran. Ada beberapa perkara yang dianjurkan
disebutkan oleh para ulama berdasarkan kepada sandaran-sandaran mereka. Tapi sebelum mengetahui perkara tersebut, ada baiknya kita ini ketahui juga bahawa menghadiri majlis khatam Al-Quran itu sendiri adalah juga satu perkara yang dianjurkan oleh agama. Ada disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengarahkan perempuan yang sedang haid untuk keluar rumah pada hari raya supaya mereka itu menghadiri majlis-majlis yang berkebajikan seperti majlis-majlis ilmu dan majlis-majlis yang ada di dalamnya doa seperti majlis khatam Al-Quran. Jadi berdasarkan riwayat seperti ini, kita dapat tahu bahawa menghadirkan diri ke majlis khatam Al-Quran adalah sesuatu yang digalakkan. Jadi kita ini rebut peluang kalau di rumah-rumah atau di masjid-masjid ada mengadakan majlis khatam Al-Quran, anjuran jabatan-jabatan sebagai contoh, atau kementerian-kementerian ataupun mana-mana saja pun pihak yang menganjurkan, kita ini rebut peluang hadir dalam majlis tersebut dengan niat untuk mendapatkan pahala ganjaran dari perkara yang digalakkan oleh agama. Kalau dalam hadis yang saya sebutkan sebentar tadi, perempuan yang sedang mengalami haid sekalipun disuruh hadir ke majlis-majlis tersebut. Maksudnya majlis yang di luar masjid lainnya, bukannya dalam masjid. Maka yang tidak mengalami keadaan seperti itu, sepatutnya lah lebih-lebih lagi tiada berhalangan untuk hadir ke majlis-majlis sepertinya. Jadi menyebut tentang perkara-perkara yang dianjurkan semasa khatam Al-Quran. Pertama ialah berpuasa. Sesiapa yang akan mengkhatamkan Al-Quran, sunat baginya puasa pada harinya khatam itu. Ibnu Abi Daud meriwayatkan bahawa para tabi'in seperti Talhah bin Musarrif, Habib bin Abu Thabit dan Musayyib bin Rafi' radhiyallahu anhum, mereka ini berpuasa pada hari mereka mengkhatamkan Al-Quran. Maka berdasarkan amalan para tabi'in atau para salafus salih seperti ini, kita ini pun ikutlah juga berpuasa seperti mana kita ini berpuasa sunat hari-hari yang lain. Kecualilah kalau kelurusan hari khatam itu bertepatan dengan hari di tengah berpuasa seperti hari-hari tasyrik atau hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha, maka adalah dapat berpuasa sunat pada hari tersebut. Seterusnya, yaitu perkara kedua ialah menjemput dan menghimpunkan ahli terdekat. Apabila kita akan mengkhatamkan Al-Quran, maka ada baiknya kita dijemput. Kita dijemput juga dan kita dikumpulkan sanak saudara dan rekan-rekan dalam majlis tersebut. Disebutkan dalam sebuah riwayat, yaitu dalam Sunan Ad-Darimi daripada Thabit bin Aslam radhiyallahu an, beliau menyatakan bahawa apabila Anas bin Malik mengkhatamkan Al-Quran, dia menghimpunkan anaknya dan ahli keluarganya, lalu dia pun berdoa untuk mereka. Kenapa dianjurkan kita ini berhimpun dalam majlis khatam Al-Quran? Tujuannya ialah supaya semua sama-sama mendapat berkat dan rahmat daripada doa yang dipanjatkan dalam majlis tersebut. Dan doa yang dipanjatkan semasa majlis khatam Al-Quran adalah doa yang mustajab, sebagaimana disebutkan juga dalam Sunan Ad-Darimi, sebuah riwayat daripada Mujahid radhiyallahu an, beliau mengatakan, telah datang kepadaku seorang utusan. Dia berkata, innama da'unaka anna aradna an nakhtimal Qur'an. Sesungguhnya kami menjemputmu kerana kami hendak mengkhatamkan Al-Quran. Wa innahu balagana anna ad-du'a yustajabu 'inda khatmil Qur'an. Sesungguhnya telah sampai kepada kami bahawa doa diperkenankan ketika khatam Al-Quran. Qal, Mujahid berkata lagi, fada'u bida'awatin. Maka mereka pun berdoa pada majlis khatam tersebut dengan berbagai-bagai doa. Perkara ketiga, bertakbir di antara surah-surah yang terakhir daripada Al-Quran. Jadi bertakbir itu ialah membaca atau melafazkan Allahu Akbar selepas setiap membaca penghujung surah daripada surah-surah terakhir dalam Al-Quran, bermula daripada surah Ad-Duha hinggalah surah An-Nas. Ini berdasarkan sebuah hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, sebuah hadis panjang daripada Ikrimah bin Sulaiman. Kesimpulannya, membaca takbir itu adalah sesuatu yang dianjurkan selepas membaca setiap penghujung surah
dari surah-surah yang terakhir dalam Al-Quran. Sebagaimana sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah mengkhabarkan bahawa Ubay bin Ka'ab menyuruhnya berbuat demikian. Ubay bin Ka'ab juga mengkhabarkan kepada Ibnu Abbas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam lah yang menyuruhnya, yaitu menyuruh Ubay untuk berbuat demikian pula. Ada penonton muslimin dan muslimat yang rahmati Allah, perkara seterusnya yaitu perkara keempat dari perkara-perkara yang dianjurkan ketika mengkhatamkan Al-Quran ialah berdoa sejurus saja selesai mengkhatam bacaan Al-Quran. Dalam Sunan Ad-Darimi lagi ada menyebutkan satu riwayat daripada Humaid Al-A'raj rahimahullah. Beliau menyatakan, man qara Al-Quran thumma da'a amman ala du'aihi 4,000 malakin. Maksudnya, barang siapa yang membaca Al-Quran kemudian dia berdoa sesudahnya, nescaya doanya itu akan diaminkan oleh 4,000 malaikat. Oleh itu, setiap saya tadi membaca Al-Quran, termasuklah membaca 30 juz Al-Quran, kita ini berdoa lagi, berdoa dengan bersungguh-sungguh, dengan menzahirkan permintaan dan pengharapan kita ini kepada Allah. Sebaik-baik doa itu ialah doa yang mengandungi perkara-perkara yang penting, seperti doa mengandungi hal-hal berkaitan hari akhirat dan kepentingan umat Islam. Begitu juga doa memohon kebaikan bagi raja dan ulil amri agar mereka diberikan taufik untuk berbuat ketaatan, terpelihara mereka daripada melakukan kesalahan, dan dibantu mereka dalam perkara-perkara kebajikan dan takwa. Jadi para penonton muslimin dan muslimat yang rahmati Allah, tiba kita ni ke perkara terakhir, yaitu daripada perkara-perkara yang dianjurkan ketika mengkhatamkan Al-Quran, memulakan semula bacaan Al-Quran setelah mengkhatamkannya. Jadi lepas khatam, kita ni ulang lagi atau mulakan semula surah yang baru. Surah-surah yang pendek saya macam surah Al-Fatihah sebagai contoh, atau surah-surah yang lain. Kerana inilah cara yang disukai oleh golongan salaf maupun khalaf, sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. Maka dari apa yang disampaikan ini, mudah-mudahan memberi kefahaman kepada kita semua bahawa majlis khatam Al-Quran itu ada aturan-aturan dan keistimewaannya tertentu yang boleh menambahkan lagi ganjaran dan pahala kita. Selain ia merupakan waktu di mana doa sangat mudah diperkenankan. Oleh itu, sama-sama kita hayati maksud sebenar khatam Al-Quran dengan melakukan perkara-perkara yang dianjurkan di dalamnya dan tidak menjadikannya majlis keramaian biasa semata-mata. Maka demikian saja untuk keluaran irsyad hukum kita kali ini. Semoga apa yang disampaikan ada manfaatnya untuk kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا